Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan yang pastinya pada jam ini kita akan bawakan perkembangan terkini, perkembangan menarik di Astro Awani dan juga astroawani.com. Dan yang pastinya norma baharu kita akan bawakan update terkini, angka terkini COVID-19 di Malaysia yang mana kes positif kembali kepada satu angka dengan 9 kes baru. Dan di negara ini mencatatkan angka 9 kes itu direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 8,840 kes. Dan menurut Datuk Dr. Nur Hisham, daripada jumlah kes baru itu 3 adalah kes import, manakala 6 lagi adalah kes penularan tempatan. Dan daripada 6 kes tempatan itu 4-nya adalah daripada kalangan warga negara Malaysia dan 2 lagi adalah kalangan bukan warga negara Malaysia. Ya, Fizi. Ya, betul tu. Dan walaupun kita berada pada satu digit kembali setelah kita mencatatkan 2 digit sejak daripada beberapa hari ini, satu perkara yang diberi amaran oleh Datuk Dr. Nur Hisham adalah Malaysia mungkin berdepan dengan peningkatan kes mendadak dalam tempoh yang terdekat. Dan kata beliau, setakat Khamis nilai RO ataupun R0 itu adalah 1.36 dan jika ia meningkat lebih daripada 1.6, semakin ramai akan dijangkiti. Jadi, keboleh jangkitan kes kita pada 9 Julai adalah 63 kes dan hari ini kita ada pertambahan 143 kes keboleh jangkitan. Ini bermaksud ia terdapat bilangan berganda 63 kes kepada 143 kes. Dan kita bimbang kalau RO ini semakin meningkat bererti semakin ramai yang akan dijangkiti. Jadi ini adalah amaran daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita, hero kita, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang menyatakan bahawa jika R0 itu meningkat lebih 1.6, makin ramailah yang dijangkiti COVID-19. Dalam kita tidak mahu lagi kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mana kita lihat kesannya begitu tinggi terhadap masyarakat kita dari segi ekonominya, dari segi kesihatannya. Ramai yang ketika ini angka pengangguran pun telah meningkat kepada 800,000 orang dan kita nak melihat kepada impak moratorium juga yang akan berakhir kepada pada bulan September ini, bermakna cabaran ataupun kesan terhadap COVID-19 ini akan mula dirasai oleh ramai pihak apabila moratorium itu berakhir pada bulan September ini dan cabarannya bermula Oktober. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita melihat juga kepada PKPD di Sarawak kemungkinan akan dikuatkuasakan sekiranya kes COVID-19 terus meningkat di negeri Bumi Kenyalang itu, yang mana kalau kita lihat Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa daripada 19 kluster yang masih aktif, 8 daripadanya terdapat di Sarawak. Namun buat masa ini KKM masih mampu mengawal penularan wabak itu. Dan tindakannya adalah KKM menghantar pasukan ke lapangan dan memantapkan serta meningkatkan kontak tracing, pengesanan kontak untuk mengesan kes-kes yang positif. Dan setakat ini kawalan masih lagi mampu dilaksanakan dan sekiranya perlu PKPD akan terpaksa dilaksanakan di kawasan-kawasan tertentu ataupun kumpulan sasar yang telah pun dikenal pasti. Dr. Nur Hisham, kita nak dengar dulu apa kata beliau. Kita telah hantar pasukan di Kementerian Kesihatan untuk bersama melihat kepada tindakan kita di lapangan dan kita akan memantapkan dan pertingkatkan kesan iaitu tracing, contact tracing untuk mengesan kes-kes yang positif. Dan kalau perlu kita akan melaksanakan iaitu EMCO ataupun PKP di kawasan tersebut. Setakat ni kita masih mengawal dengan baik dan tidak ada masalah untuk kita melaksanakan, tetapi kalau perlu kita akan menjalankan PKPD di kawasan tersebut iaitu di lokaliti ataupun di kumpulan sasar yang telah dikenal pasti. Itu peringatan yang diberikan oleh Dr. Nur Hisham mewakili KKM keseluruhannya, dan yang pastinya itu juga kita mengharapkan pemantauan daripada KKM untuk mengambil ataupun memutuskan adakah PKPD akan diadakan atau dijalankan di Sarawak. Dan dalam masa yang sama, bila kita kata pasal peringatan, ini antara peringatan yang sangat penting saya kira apabila KKM menyatakan bahawa lebih 3,000 pengembara yang kembali dari luar negara tidak melakukan ujian COVID-19
kali kedua. Dan katanya lebih 3,167 pengembara pulang dari luar negara yang diarahkan menjalani Home Surveillance Order HSO tidak menjalani saringan COVID-19 untuk kali kedua pada hari ke-13. Dan selain itu ramai juga di kalangan mereka tidak melakukan penilaian sendiri seperti yang diarahkan sepanjang menjalani tempoh kuarantin di rumah. Kata Datuk Dr. Nur Hisham, angka berkenaan diperoleh daripada analisa data melalui aplikasi MySejahtera dan setakat ini bilangan pengembara yang pulang dari luar negara iaitu Person Under Surveillance PUS yang dikendaki menjalani HSO adalah seramai 31,674 orang dan jumlah yang sudah tamat tempoh kuarantin adalah 18,416 orang. Dan Afizi, kalau kita lihat angka ni sangat tinggi, 3,167 yang pastinya memberikan risiko yang sangat tinggi kepada rakyat Malaysia yang memang berada di dalam negara. Mereka yang kembali pada luar negara itu kita memang sarankan, kita harap mereka lebih bertanggungjawab kepada diri sendiri, yang mana fikirlah kalau anda rasa anda sihat, mungkin pada hari ke-13 gejala itu mungkin sudah datang atau sebagainya, dan tanggungjawab itu penting untuk anda lihat bagaimana anda boleh menjaga diri sendiri dalam masa yang sama menjaga orang di sekeliling anda. Ya, betul tu. Dan sebab apa kita perlu berjaga-jaga dan sebab apa semua pengembara, 3,000 pengembara ini diharapkan dapat tampil melakukan ujian saringan COVID-19 yang kedua adalah disebabkan kita mempunyai kes COVID-19 yang tidak bergejala. Mana kata anda tidak mengalami sebarang gejala, tidak rasai apa-apa punya perbezaan yang berlaku pada tubuh badan anda, tetapi anda mempunyai COVID-19. Virus itu ada di dalam diri anda. Justru itu untuk memastikan bahawa ia ada ataupun tidak adalah penting untuk tampil ke hospital-hospital, klinik-klinik dan sebagainya untuk melakukan ujian saringan tersebut. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada sejak daripada beberapa hari lepas. Pada awalnya tular di media sosial gambar makcik bertudung pink pergi makan di sebuah restoran dan memakai wristband COVID-19. Mana kata individu ini masih lagi dalam kuarantin COVID-19 dan sekiranya keluar itu bermakna dia melanggar perintah kuarantin itu. Dan sejak daripada itu ada juga kita lihat gambar tular di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA yang mana wristband color pink itu dibuang begitu saja. Mungkin individu tersebut telah pun sebaik tiba diberikan wristband itu dipakaikan tetapi terus buang di lokasinya. Dan kemudian kita ada juga cerita gambar yang tular mengenai brother yang lepak dekat kopitiam yang mana memakai wristband itu sambil duduk bersahaja di kopitiam, dan individu-individu ini adalah dalam kategori yang melanggar perintah kuarantin yang sepatutnya mereka jalani di rumah dan sebagainya. Sebab kita tahu sejak daripada beberapa bulan lepas kerajaan telah pun menyatakan bahawa mereka yang baru pulang daripada luar negara, anda perlu memastikan bahawa anda kekal di rumah, tidak pergi ke mana-mana, jalani kuarantin anda sendiri. Dan KKM hanya akan membuat pemantauan. Tetapi nampak gayanya disiplin masih lagi lemah. Dan yang menjadi isu adalah kita lihat ramai sebenarnya bagus jugalah rakyat Malaysia, kita netizen kita kan ambil gambar lepas tularkan. Ada kes-kes sebegini yang berlaku di dalam Malaysia. Kalau tak, kita sendiri pun tidak tahu bahawa ada individu yang baru pulang daripada luar negara tidak menjalani kuarantin wajib di rumah. Dan yang terbaru ini, pengusaha restoran Nasi Kandar telah ditahan ingkar arahan kuarantin. Ini di Pekan Napoh Jitra. Dan Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Muhammad Ismail Ibrahim berkata lelaki itu sepatutnya menjalani kuarantin di rumah selepas pulang dari India 13 Julai lalu. Tetapi katanya lelaki itu masih memakai gelang merah jambu menandakan dia adalah individu bawah pengawasan, telah dikesan pergi ke restorannya dan alasannya dia pergi ke kedai untuk memantau perniagaan. Dan bagaimanapun dia akhirnya ditahan pada jam 9 pagi semalam selepas pihak polis menerima aduan orang awam, dan lelaki itulah telah di-compound RM1,000. Dan yang pastinya kita bukan mengirakan apa denda untuk diberikan kepada lelaki berkenaan, tetapi pematuhan atau tahap disiplin, tahap kewaspadaan setiap individu yang baru pulang daripada luar negara untuk lebih bertanggungjawab, lebih berasakan perlu untuk berada di rumah daripada mengikut hati untuk keluar, nak jaga kedai lah, nak jaga ni. Rasanya tu boleh tahan sekejap lah 14 hari sehingga anda confirm tiada gejala, jadi anda boleh keluar lah. Ya, betul tu. Dan yang menariknya cerita mengenai makcik yang memakai wristband dan pergi ke kedai makan ni adalah dia akhirnya dikesan mendapati
terdapat jangkitan COVID-19 yang mana Siasatan KKM semalam mendedahkan bahawa wanita yang memakai gelang kuarantin COVID-19 yang tular di media sosial itu yang bersama anak lakinya yang positif COVID-19 berpunca daripada pemakaian pelitup muka jenis fabrik. Dan bercakap mengenai pelitup muka, semalam kita ada satu berita yang diumumkan oleh kerajaan yang mana pemakaian pelitup muka diwajibkan mulai 1 Ogos ini. Dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri berkata, keputusan itu dibuat melihat kepada kadar peningkatan kes yang mula kembali meningkat selain pematuhan rakyat terhadap SOP yang semakin berkurang. Dan kadar pematuhan SOP di kalangan orang ramai semakin menurun termasuk dalam pengangkutan awam, dalam pemakaian pelitup muka dan juga penjarakan sosial. Dan SOP di tempat-tempat awam yang bersesak tidak diendahkan oleh segelintir pihak. Jadi kerajaan membuat keputusan untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka bermula 1 Ogos di kawasan-kawasan yang sesak. Dan kalau ini adalah perkara yang betul terjadi kerana berdasarkan saya sendiri pernah meninjau di sekitar Kuala Lumpur ini, saya lihat restoran-restoran telah pun kembali tiada jarak sosial antara meja-meja makan itu, dan kita lihat terdapat juga kedai-kedai makan yang hanya meletakkan buku hand sanitizer di luar premis mereka itu, tetapi tiada siapa yang jaga, tiada siapa yang ambil suhu dan sebagainya, dan pelanggan saya lihat ada yang masuk tanpa menggunakan pelitup muka dan sebagainya, dan ini adalah perkara yang membimbangkan kita Hafizi, sekarang ini. apa pendapat anda? Adakah 1 Ogos tu adalah tarikh yang sangat sesuai ataupun perlu dilakukan secara segera perkara ini? Ya, saya rasa itu adalah 1 Ogos tu saya rasa adalah tarikh yang sesuai. Kerana apa? Kerana kita tahu pelitup muka ni sekarang ni RM1.50 dan katanya akan diturunkan harga kepada RM1.20, 30 sen turun. Dan tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat kepada golongan-golongan B40, golongan-golongan miskin yang sukar untuk membeli pelitup muka. Kalau kita lihat RM1.30 itu, RM1.50 itu adalah satu jumlah duit yang kecil, tetapi bagi mereka itulah satu jumlah duit yang besar. Jadi ada banyak perkara yang mungkin kita perlu lihat supaya kita memberi tempoh masa persediaan kepada mereka, dan juga pihak kerajaan sendiri mungkin melalui badan-badan berwajib untuk memberikan pelitup muka yang percuma kepada golongan-golongan yang bersasar supaya mereka tidak ketinggalan dan tidak dikenakan kompaun RM1,000 ataupun apabila tidak memakainya nanti, Gigi. Dan dalam masa yang sama kita lihat Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut menggesa agar orang ramai menggunakan pelitup muka dengan betul dan memastikan ia menutupi ruang hidung sehingga dagu, dan KKM menyambut baik arahan kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka ini. Dan dalam masa yang sama, menurut Datuk Dr. Nur Hisham, pemakaian yang tidak sempurna dengan membiarkan ianya tergantung di leher, di dahi atau menutupi hanya sebahagian daripada hidung dan mulut adalah tidak bertepatan dan membawa risiko pencemaran atau jangkitan kepada pemakai. Nasihat KKM adalah pakailah face mask dengan kaedah yang betul. Itu sebenarnya salah satu saya rasa perkara yang tidak ramai tahu. Sekiranya KKM tidak bagi tahu, mungkin boleh menyebabkan penyebaran bakteria di wajah dan sebagainya. Ramai yang akan ambil sambil lewa je lah pakai face mask ni, letak di bawah dagu, di atas dahi dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama menyentuh mengenai harga, ini berita terbaru kerajaan sedang mengkaji keperluan untuk menetapkan harga siling pelitup muka yang mungkin diturunkan sebanyak 30 sen mulai 15 Ogos depan. Dan menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Alexander Nantalinggi berkata keperluan untuk menurunkan harga pelitup muka pada masa depan perlu ada selain memastikan bekalan itu sentiasa mencukupi. Dan ini sebenarnya satu norma baru, Afizi. Kalau kita lihat kan, satu norma baru adalah setiap hari kita kena terima bahawa ada update kes COVID-19. Kedua norma baharunya adalah kita kena tahu penjarakan sosial, kena tahu ada kewaspadaan dalam diri kita tu perlu tinggi. Dan dalam masa yang sama, norma baharu adalah setiap daripada kita perlu ada stok face mask ni, Fizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, selain kalau saya rasa kerajaan akan mengusahakan 1 Ogos ini, tempat awam, pengangkutan awam, tempat-tempat yang sesak dan sebagainya akan diwajibkan memakai pelitup muka. Saya rasa satu perkara yang perlu kita tekankan adalah tolonglah jangan buang face mask itu merata-rata tempat dan sebagainya. Kalau ada virus dan sebagainya,
kemungkinan besar virus itu akan tersebar pula kepada individu-individu yang terpaksa mengangkat face mask yang anda buang di tempat-tempat di jalanan dan sebagainya itu. Dan ini adalah merujuk kepada hero-hero kita di lapangan yang menjalankan kerja-kerja membersihkan sampah dan sebagainya. Jadi kita tak nak merisikokan orang lain. Ini adalah tanggungjawab kita sendiri untuk memastikan bahawa selepas pakai pelitup muka, buang di tong sampah yang betul dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada satu isu yang bagi saya semalam panaslah di social media. Panaslah kan. Viral. Sebab apa? Viral sebab, di Twitter semua. Betul tu. Sebab golongan yang banyak menghasilkan video sekarang ni adalah mereka di YouTuber, TikTok, aplikasi-aplikasi yang banyak sekali sekarang ni di platform-platform Android dan juga Apple. Tetapi semalam ada satu perkara yang mungkin Gigi ada ceritanya. Dan ini kita tahu bila Menteri kata media arus perdana persendirian perlu mohon lesen untuk terbit filem, meletup di social media mengatakan macam mana boleh macam tu, sebab dia bukan membabitkan hanya mereka yang profesional dalam bidang itu, tetapi sekarang ni budak-budak sekolah pun terpaksa ataupun perlu mengadakan assignment sendiri, upload ke YouTube dan mempersembahkan ataupun memberikan kerja mereka itu kepada guru-guru, dan itu dikategorikan sebagai persendirian. Dan bagaimana mereka yang persendirian itu, budak-budak sekolah ini, assignment yang perlu diupload di media sosial perlu memohon lesen. Itu antara persoalan yang dibangkitkan di social media. Dan bagaimanapun kita ada reaksi daripada pengarah filem. Semalam kita dapatkan permohonan SPP tidak sesuai diwajibkan kepada platform media sosial. Ini kata pengarah filem. Dan pengendali media sosial yang terdiri daripada individu, syarikat atau produksi dilihat tidak sesuai untuk mewajibkan mereka mendapatkan lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran SPP sebelum memulakan penggambaran. Dan menurut Presiden Institut Kesenian dan Kajian Media Malaysia, Dr. Mahathir J. Murad, ini kerana tujuan permohonan SPP adalah tertakluk bagi syarikat dan produksi yang memegang lesen pengeluaran kemajuan filem nasional Malaysia (FINAS) dan di mana hasil karyanya hanya ditayangkan di televisyen maupun pawagam. Ini merupakan SOP biasa, Fizi. Kalau saya dulu masa kerja di production, apabila memulakan sesuatu penggambaran, kita perlu memohon lesen SPP ni sebab kalau anda pacak kamera dekat mana-mana perlu nanti orang tanya mana lesen SPP kan, sebab biasanya penggambaran filem atau drama ni mengambil masa yang berjam-jam lamanya dan memerlukan surat kebenaran untuk melakukan penggambaran, surat kebenaran daripada lokasi penggambaran itu juga banyak sebenarnya untuk mereka yang profesional dalam bidang filem. Tetapi menurut Dr. Mahathir J. Murad tidak perlulah diberikan ataupun diwajibkan kepada pengendali media sosial. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh pengarah-pengarah filem di Malaysia mengenai perkara ini. Bagi syarikat dan produksi yang tidak memiliki lesen pengeluaran FINAS, individu atau syarikat berkenaan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan syarat dan peraturan yang harus diikuti. Bagi syarikat yang tak ada lesen pengeluaran FINAS, FINAS tak ada kuasa atau tak ada kena-mengena dengan urusan mereka. Ini cerita dia. Kalau dia nak buat untuk YouTube atau untuk Facebook atau Instagram dan sebagainya, ini terpulang kepada syarat yang dikenakan oleh the provider, platform provider yang menentukan syarat-syarat dia. Kalau mereka nak lesen FINAS, maka orang yang membuat program untuk mereka itu atau menghantar filem atau apa saja melalui platform tersebut akan mengikutlah. Itu cerita dia. Dan bagi program, bagi stesen televisyen pula, stesen televisyen yang saya tahu, stesen televisyen tempatan, syarat-syarat dan juga perlesenan atau permit dan sebagainya didaftarkan di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Okey, kalau kita fikir balik isu ini sebenarnya dia takkan berlaku kalau kata isu mengenai Al Jazeera tak menerbitkan mengenai satu dokumentari mengenai golongan pelarian yang dikatakan kononnya tertindas di negara ini ketika Malaysia melaksanakan perintah kawalan pergerakan untuk mengekang COVID-19, dan kita melakukannya untuk memastikan bahawa penularan tempatan itu tidak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tapi nampaknya
Al Jazeera memberi gambaran yang begitu boleh dikatakan agak kontroversi lah kan untuk kita bincangkan mengenai perkara ini. Tapi apabila ditanya oleh pihak pembangkang Datuk Seri Saifuddin Abdullah menyatakan bahawa Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 ataupun Akta 244 sebenarnya memerlukan penambahbaikan, dan dalam satu kenyataan beliau berkata undang-undang sedia ada berkenaan perkara itu digubal sebelum era media sosial seperti TikTok, YouTube yang telah digunakan selama ini, iaitu termasuk kerajaan-kerajaan terdahulu BN dan juga PH. Dan beliau berkata ketika menjawab soalan itu, saya hanya menerangkan tentang undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 yang diluluskan di Parlimen pada 1981. Ujarnya lagi, laporan media mengenai jawapan beliau memberi gambaran yang tidak tepat sehingga membawa kepada makna yang berbeza daripada maksud jawapan sebenar. Pada 1981, teknologi yang sedia ada pada masa itu tiada langsung TikTok, YouTube dan sebagainya. Jadi akta tersebut perlu penambahbaikan. Itu adalah kata daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengenai perkara tersebut. Dan beliau juga tegaskan kerajaan tak pernah dan tidak berniat menggunakan akta ini untuk menyekat kebebasan peribadi individu dalam media sosial. Dan perkara itu telah pun dinyatakan oleh beliau. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu perkara yang dia sebenarnya kalau tak ada isu kita tak tahu pun mengenai lesen-lesen ini. Betul. Dan sebagainya. Dan kalau kita lihat betapa ramainya golongan muda terutamanya yang menghasilkan konten-konten di YouTube dan menjana pendapatan melalui perkara-perkara itu, termasuklah Sugu dan juga Pavitra yang daripada hanya bekerja, bukanlah hanya bekerja tetapi meningkatkan pendapatan mereka. Mobiliti sosial itu berlaku apabila mereka menggunakan platform-platform digital untuk menjana pendapatan mereka sendiri. Dan saya lihat ini adalah perkara yang mungkin kita boleh perhalusi dan juga perjelaskan lagi, dan mungkin boleh dibawa ke peringkat parlimen untuk membincangkan bagaimana penambahbaikan terhadap akta itu boleh kita lakukan. Ya, bagaimanapun penjelasan telah diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya dari masa ke semasa. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih teruskan dengan perkembangan terkini, perkembangan menarik di astroawani.com. Ini satu berita yang saya kira mendapat perhatian juga apabila penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia UPM berjaya mencipta pesawat udara tanpa pemandu atau drone daripada gentian bahan semula jadi daun nenas dan mempunyai ciri daya rintangan electrical resistance. Apa ceritanya ni, Hafizi? Ya, ceritanya adalah drone diberi nama Putra Unmanned Aerial Vehicle ataupun Putra UAV. Itu adalah inovasi pertama seumpamanya menggunakan gentian bahan semula jadi atau biokomposit daripada daun nenas dan berkeupayaan terbang sehingga 30 meter dan boleh berada di udara selama 20 minit. Dengan ciri istimewa mempunyai daya rintangan elektrik, ia boleh mengelak berlakunya litar pintas dan ia juga mudah dibaiki jika berlaku kerosakan. Ketua Kumpulan Penyelidik itu, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Tariq Hamid Sultan berkata struktur Putra UAV terdiri daripada rangka yang dibuat daripada gentian semula jadi itu. Jadi struktur lain ialah motor, bilah dan juga bateri yang boleh dicas semula. Menurutnya kebanyakan drone pada masa ini dibuat daripada plastik, gentian karbon dan juga aluminium yang dikategorikan sebagai gentian sintetik. Dan kalau anda dapat lihat, ini adalah gambar Dr. Muhammad Tariq yang menunjukkan drone Putra UAV itu. Dan kalau kita lihat secara perbandingannya, drone yang dibuat daripada bahan semula jadi atau biokomposit mempunyai nisbah kekuatan yang lebih tinggi berdasarkan berat berbanding drone daripada gentian sintetik serta lebih murah, ringan, manakala bahan semula jadi mudah diperoleh dan konduktiviti elektrik yang rendah. Dan saya nak tunjukkan kepada anda, ini satu lagi gambar drone berkenaan yang telah pun dihasilkan menggunakan bahan semula jadi daun nenas. So ini kita boleh perkara yang baik. Betul. Biasa nenas kita makan buah aja kan. Daunnya tu boleh digunakan untuk buat drone. Daun tu yang boleh gunakan untuk buat drone. Dan kita boleh bayangkan inovasi ini dapat mengurangkan kos memiliki
drone itu, dan dalam masa yang sama juga kita dapat melihat kepada perniagaan-perniagaan baharu yang menggunakan drone sebagai contoh tanaman pintar sekarang ini menggunakan IR 4.0 itu. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang kita kurangkan kos, mengambil lebih ramai pekerja-pekerja, dan juga dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perniagaan-perniagaan baru yang tercetus daripada hasil inovasi ini. Adalah perkara yang begitu menarik sekali untuk dalam kita masa yang kongsikan. sama dia tidak membawa kepada pembaziran. Kiranya daun-daun nanas ni selain daripada membuat drone, mana tahu lepas ni boleh digunakan untuk buat pelbagai barang menggantikan plastik kan? Ya, betul tu. Dan ini kita bawa perkembangan di luar negara pula. Kita tahu Hagia Sophia telah diumumkan menjadi masjid, tidak lagi muzium, dan solat Jumaat pertama di Hagia Sophia hari ini akan dimulakan, dan Hagia Sophia akan dibuka semula pada 24 Julai bagi umat Islam menunaikan ibadah buat pertama kalinya selepas 86 tahun dengan penganjuran solat Jumaat yang pertama. Dan dalam sidang media pada Khamis, Gubernur Istanbul Ali Yerlikaya memaklumkan orang ramai tidak sabar untuk menantikan detik bersejarah itu. Dan kalau kita lihat kedudukan Hagia Sophia, ataupun kita panggil kalau orang Istanbul tu, orang Turki tu dia panggil Hagia Sophia. Di hadapannya terletak Blue Mosque. Dan kalau kita lihat bagaimana untuk Hagia Sophia sebagai sebuah masjid mengadakan solat Jumaat, dalam masa yang sama di hadapannya Blue Mosque juga mengadakan solat Jumaat. Jadi kita tidak tahu bagaimana keadaannya di situ. Dan tetapi katanya bagaimanapun susulan penularan COVID-19 di negara itu, langkah-langkah pencegahan penularan sudah dilakukan, termasuk menyediakan ruang solat berbeza bagi mengelakkan orang ramai berkumpul pada satu-satu masa. Mereka yang akan melakukan solat berjemaah di masjid tersebut juga dikendaki untuk membawa sejadah sendiri dan memakai pelitup muka. Itu antara perkara yang sangat baik, iaitu dalam kita menghadapi pandemik ketika ini, langkah penjagaan ataupun kewaspadaan itu diambil juga ketika menunaikan ibadah solat Jumaat misalnya. Ya, betul. Kalau kita imbas sedikit sejarah mengenai Hagia Sophia ni ataupun Hagia Sophia menurut orang Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan penukaran Hagia Sophia kepada mahkamah selepas mahkamah membatalkan status muzium di tapak tersebut. Muzium itu ditukar sejak daripada 1934 lagi, dan bangunan Hagia Sophia itu dibina Empire Rom Timur sebagai gereja besar pada abad ke-6 Masehi sebelum diubah menjadi masjid oleh kerajaan Uthmaniyah pada 1453. Itulah sedikit sebanyak. Tapi dalam masa yang sama juga keputusan ini membawa kepada tekanan-tekanan daripada luar negara yang dihadapi oleh Presiden Turki itu sendiri, daripada Greece, daripada pemimpin-pemimpin Kristian Ortodoks yang menyatakan bantahan terhadap keputusan itu, dan mereka menyatakan bahawa kita tahu Hagia Sophia ni dia diiktiraf UNESCO sebagai sebahagian daripada kawasan bersejarah tapak warisan dunia di Istanbul, dan mereka telah pun memberi tekanan kepada UNESCO untuk menarik semula pengiktirafan yang diberikan kepada Hagia Sophia itu selepas keputusan yang dibuat oleh Turki ini. Tapi apapun kami akan bawakan perkembangannya mengenai Hagia Sophia ini kepada anda di saluran 501 Astro Awani dan juga buletin-buletin Awani yang seterusnya. Dan saya rasa Awani Pagi berakhir di sini. Itu saja yang dapat kami bawakan kepada anda. Banyak lagi perkembangan lain di Astro.com yang anda boleh saksikan, yang perlu anda ketahui untuk memulakan hari anda setiap hari. Dan saya rasa ini saja. Saya Hafiz Azaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.